Dalam kelas yang sebelum ni, awak dah belajar kan tentang struktur, fungsi dan organisasi sel. Okay, untuk subtopik yang kedua dan terakhir dalam bab 2 ni, kita akan belajar tentang proses respirasi sel dan fotosintesis. Okay, nanti kita tengok apa respirasi sel dan apakah fotosintesis, apakah proses fotosintesis. Okay, yang pertama sekali awak kena tahu. Sekejap. Okay, yang pertama sekali awak kena tahu respirasi adalah proses biokimia. Okay, maksudnya respirasi ni proses di mana ada berlaku penukaran tenaga kimia. Dia proses biologi tapi dia juga ada berlaku tenaga, perubahan tenaga dalam tu, jadi dia namanya biokimia. Okey. Proses respirasi ni ada dua jenis. Okey, iaitu yang pertama respirasi luar ataupun biasanya kita panggil pernafasan. Okey, kalau kita sebut pernafasan tu mungkin awak lebih jelas kan. Okey, yang kedua respirasi dalam, iaitu respirasi sel. Okey, apa respirasi luar ataupun pernafasan ni? Okey, pernafasan adalah pertukaran gas antara organisma dengan persekitarannya. Okey, kita tahu bila kita bernafas, okey, kita akan sedut gas oksigen kan? Okey, dan kemudian kita akan hembuskan gas karbon dioksida. Okey, sebab tu pernafasan tu adalah pertukaran gas daripada antara organisma dengan persekitarannya. Okay, respirasi dalam ni pula adalah respirasi sel, iaitu respirasi yang berlaku dalam sel. Apa tu respirasi sel? Ia adalah proses pengoksidaan dan penguraian glukosa yang berlaku di dalam sel hidup dan tujuan dia untuk membebaskan tenaga. Okay, jadi awak kena tahu respirasi sel ni adalah pengoksidaan dan penguraian glukosa. Okay, glukosa ni kita dapat daripada makanan lah. Okay. Proses ni berlaku dia di dalam sel hidup dan tujuan dia untuk membebaskan tenaga. Maksudnya daripada glukosa tu dia tukar kepada tenaga untuk kita guna dalam untuk melakukan proses hidup kita. Okay. So kita tengok yang pertama dulu, iaitu respirasi sel. Okay, respirasi sel. Maksudnya apa respirasi sel? Okay, respirasi sel tu bahasa yang mudahnya kita cakap adalah penguraian makanan lah untuk membebaskan tenaga. Dalam proses respirasi sel ni, makanan yang kita makan akan ditukar kepada glukosa dan glukosa tu akan ditukar kepada tenaga. Untuk kita gunakan. Okay, tenaga ni lah yang kita gunakan untuk melakukan aktiviti kita kan, aktiviti seharian. Ataupun dalam badan kita pun, segala proses yang berlaku dalam badan kita pun memerlukan tenaga. Okay, jadi daripada mana dia dapat tenaga? Daripada proses inilah respirasi sel. Okay, ini yang cikgu terangkan tadi. Tenaga yang dibebaskan tu digunakan untuk semua proses hidup yang berlaku dalam badan. Okay, ataupun dalam tumbuhan ke dalam haiwan ke semua sama. Okay, jadi dalam proses respirasi sel ni, okay, oksigen dan glukosa diperlukan. Okay, dan bila oksigen dan glukosa tu bertindak balas, okay, dan dia akan menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Okay. Awak tengok gambar ni. Okay, respirasi sel ni dia berlaku dalam mitokondria. Okay, kalau awak ingat balik, mitokondria ni fungsi dia untuk membekalkan tenaga kan. Okay, kalau kita ingat balik, kita dah belajar kan struktur sel. Dalam struktur sel tumbuhan, salah satunya adalah mitokondria. Okay, mitokondria ni fungsi dia untuk membekalkan tenaga. Okay, daripada mana tenaga ni dia dapat? Dia dapat daripada proses respirasi sel ni lah. Okay. Bila sel tumbuhan tu dia dapat makanan, okay, makanan dia tu dalam bentuk glukosa.
Okay, dan ada oksigen. Okay, dia akan ditukar kepada karbon dioksida, air dan tenaga yang kita akan gunakan untuk membuat proses dalam hidup kita, okay, dalam badan kita. Okay, jadi proses nama pun respirasi sel, jadi dia berlaku dalam sel, okay, dalam sel tumbuhan, dalam sel haiwan, dan dia berlaku dalam mitokondria. Okay? Maksudnya respirasi sel ni berlaku dalam mitokondria. Okay. Kita tengok pula apakah fotosintesis. Okay, fotosintesis ni adalah proses, okay, untuk tumbuhan hijau mensintesis makanan. Okay, jadi awak kena ingatlah proses. Okay, kalau dia tanya apa maksud fotosintesis, mesti ada perkataan proses. Proses apa? Proses tumbuhan hijau mensintesis makanan. Okay, mensintesis tu maksudnya menghasilkan lah. Okay, menghasilkan makanan. Okay, jadi makanan yang dihasilkan tu namanya glukosa. Okay, glukosa, dan disimpan oleh tumbuhan dalam bentuk kanji. Okay, jadi kita tahu fotosintesis ni dia cuma berlaku dalam pada tumbuhan lah kan, pada tumbuhan dan mikroorganisma. Kita akan tengok. Okay. Keperluan dia pula, okay, untuk proses fotosintesis ni berlaku, apa yang diperlukan, apa yang tumbuhan perlukan adalah cahaya matahari, okay, klorofil, karbon dioksida dan air. Okay, klorofil ni dia ada dalam kloroplas. Jadi maksudnya klorofil ni dia ada dalam kloroplas. Jadi maksudnya fotosintesis ni akan berlaku dalam kloroplas. Okay, kloroplas ni salah satu struktur dalam sel tumbuhan kan. Okay, jadi klorofil ni lah yang akan menyerap cahaya matahari untuk supaya proses fotosintesis ni boleh berlaku. Okey, hasil proses fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Okey, kalau awak ingat balik, okey tadi respirasi sel. Okey, dalam respirasi sel kita tengok balik Okey, dalam respirasi sel glukosa dan oksigen digunakan. Okey, dan menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okay, untuk proses fotosintesis ni pula, glukosa dan oksigen ni dia jadi hasil proses fotosintesis. Okay, dan dia guna karbon dioksida dan air, dan diperlukan cahaya matahari dan klorofil. Okay, jadi kat situ kita nampak kan ada kaitan, ada hubungan antara respirasi sel dan fotosintesis. Ini nanti kita akan tengoklah. Okay, jadi ini gambar aja, okay, yang menunjukkan bagaimana proses fotosintesis tu berlaku. Maksudnya tadi kan cikgu terangkan kan, proses fotosintesis berlaku, okay, dengan diperlukan karbon dioksida dan air. Okay, air tu diserap daripada tanah lah, okay, ataupun daripada hujan yang turun, dia akan masuk dalam tanah, dan air tu diserap oleh tumbuhan. Okay, kemudian karbon dioksida ni pula dia dapat daripada udara lah, daripada persekitaran, dan dengan bantuan tenaga cahaya matahari dan klorofil. Okay, jadi proses fotosintesis ni boleh berlaku dan menghasilkan glukosa dan oksigen. Okay, oksigen akan dibebaskan hasil daripada proses fotosintesis. Okay, yang penting proses fotosintesis ni mesti ada tenaga cahaya dan klorofil lah. Kalau tak ada dua ni, tak boleh berlaku proses fotosintesis. Dalam makmal, okay, ada ujian untuk kita uji kehadiran kanji. Maksudnya ujian kanji ni untuk kita lihat berlaku tak proses fotosintesis pada tumbuhan tu. Okay, contohnya kita ambil daun pokok bunga raya. Okay, caranya kita akan panaskan daun pokok bunga raya tu. Okay, tujuan dia untuk apa? Kita panaskan tu untuk melembutkan daun dan memecahkan dinding sel. Okay, kemudian
Selepas air tu dah mendidih, kita tutup api. Okay, kemudian kita masukkan daun tu dalam larutan etanol. Okay, larutan etanol ni dia adalah sejenis alkohol. Okay, sejenis alkohol. Dan tujuannya adalah untuk menyingkirkan klorofil. Okay, menyingkirkan klorofil supaya kita boleh nampak lah nanti bila kita buat ujian. Okay, klorofil warna hijau kan, jadi kita nak singkirkan warna hijau tu. Sebab nanti kita akan nak boleh lihatlah tindak balas antara iodin dengan kanji tu. Okey, kemudian kita akan masukkan daun tu, daun tadi ke dalam air panas. Lagi sekali tujuan dia untuk melembutkan daun dan menyingkirkan lebihan etanol. Tadi kan kita dah rendamkan kita rendam daun ni dalam etanol kan. Kemudian kita kena rendamkan air panas daun tu dalam air panas lagi sekali sebab kita nak singkirkan etanol dan lembutkan daun tu. Okey, lagi satu, kalau awak tengok sini, okey, kenapa dia buat eksperimen ni? Maksudnya dia letak etanol ni dalam rendaman air panas. Okey, ada sebab. Okay, sebabnya etanol ni adalah bahan yang mudah terbakar. Okay, jadi kita nak elakkan etanol ni daripada meruap dan terbakar. Jadi kita masukkan dia dalam rendaman air panas lah. Okay, kemudian selepas tu kita akan letak daun tu dekat atas jubin putih dan kita akan letak larutan iodin, okay, dekat atas daun tu. Jadi kalau ada kanji, okay, larutan iodin ni untuk kita tengok ada tak kehadiran kanji. Okay, maksudnya kalau berlaku proses fotosintesis, okay, kanji akan terhasil. Okay, jadi bila awak letak larutan iodin, okay, warna biru tua ni akan terhasil pada cebisan daun tu. Jadi kalau ada warna biru tua, maksudnya daun tu dia dah melakukanlah proses fotosintesis. Sebab bila dia proses fotosintesis berlaku, glukosa akan terhasil kan. Jadi glukosa yang terhasil tu dia simpan dalam bentuk kanji. Okey. Jadi ini adalah ujian untuk kita menguji kehadiran kanji. Jadi nanti kita cubalah cari masa untuk kita buat dalam amal. Okey. Okey. So seterusnya, okey, terdapat cikgu terangkan terdapat perbezaan lah antara proses respirasi sel dan fotosintesis. Okay, kita tengok yang pertama sekali. Okey, tempat berlakunya proses tersebut. Okay, kalau respirasi sel dia berlaku di mitokondria. Okey, tapi kalau fotosintesis dia berlaku di kloroplas. Okey, sebab dalam kloroplas ada klorofil kan. Okey. Yang kedua, perubahan tenaga. Maksudnya respirasi sel dia membebaskan tenaga. Okey. Tapi kalau fotosintesis dia menyerap tenaga. Okey, maksudnya respirasi sel dia tenaga dihasilkan. Dalam selepas proses respirasi sel tenaga dihasilkan. Tapi kalau fotosintesis tenaga diperlukan supaya proses fotosintesis boleh berlaku. Okey, tenaga apa yang dia gunakan? Okay, respirasi sel ni adalah tenaga kimia lah. Tenaga kimia dan fotosintesis adalah tenaga cahaya matahari. Okey. Organisma yang terlibat, maksudnya organisma apa yang melakukan respirasi sel? Dia adalah semua organisma. Maksudnya haiwan, manusia, tumbuhan dan mikroorganisma semuanya melakukan proses respirasi sel. Okay, tapi kalau fotosintesis dia cuma berlaku pada tumbuhan dan mikroorganisma. Tumbuhan pun tumbuhan yang berwarna hijau lah, yang ada klorofil. Sama juga dengan mikroorganisma yang ada klorofil sahaja yang melakukan proses fotosintesis. Contohnya macam kalau mikroorganisma ni contohnya macam alga ataupun euglena. Okey. Okey, glukosa pula. Maksudnya respirasi sel ni dia glukosa diuraikan. Okey, diuraikan untuk menghasilkan tenaga. Tapi kalau dalam proses fotosintesis, glukosa disintesis ataupun dihasilkan. Okey.
dalam respirasi sel, glukosa diuraikan untuk menghasilkan tenaga. Okey, tapi kalau dalam proses fotosintesis, glukosa tu dihasilkan. Keperluan untuk respirasi sel, kita perlukan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Tapi kalau fotosintesis, kita perlukan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Okay, kalau awak tengok sini, respirasi sel dengan fotosintesis, dia punya keperluan dengan hasil ni terbalik kan. Maksudnya respirasi sel perlukan oksigen dan glukosa. Okay, tapi fotosintesis dia perlukan karbon dioksida dan air. Maksud, nampak tak saling berkaitan antara respirasi sel dan fotosintesis. Okey, keadaan pula maksudnya respirasi sel ni dia sentiasa berlaku, okey, dalam sel tumbuhan, dalam sel haiwan. Tapi kalau fotosintesis dia cuma berlaku ketika ada cahaya matahari. Maksudnya pada waktu siang je lah, siang je yang ada cahaya matahari kan. Pada waktu malam proses fotosintesis tak berlaku lah. Okey, jadi ini adalah perbezaan antara proses respirasi sel dan fotosintesis. Okey, jadi kita tengok apa perkaitannya antara proses respirasi sel dan fotosintesis. Maksudnya kedua-dua proses ni saling melengkapi. Okey, saling melengkapi. Sebabnya apa? Sebab semasa proses respirasi sel, okey, gas oksigen diserap. Okey, gas oksigen diserap. Respirasi sel, gas oksigen diserap dan gas karbon dioksida disingkirkan. Okey, karbon dioksida yang disingkirkan tu dia akan digunakan oleh tumbuhan hijau pula untuk melakukan proses fotosintesis. Okey, maksudnya hasil daripada proses respirasi sel ni iaitu gas karbon dioksida, dia akan digunakan oleh tumbuhan hijau untuk melakukan fotosintesis. Okey, fotosintesis pula dia akan menghasilkan gas oksigen kan. Jadi gas oksigen ni pula digunakan oleh kita. Semua organisma dia akan gunakan oksigen ni untuk melakukan proses respirasi sel. Jadi kesimpulannya, okey, proses respirasi sel dan fotosintesis ni dia saling melengkapi. Okey, dia saling melengkapi. Maksudnya dia saling memerlukanlah antara satu sama lain. Kalau kita boleh dapat oksigen daripada proses respirasi sel dan kita boleh dapat oksigen daripada proses fotosintesis. Okey, tumbuhan pula boleh dapat gas karbon dioksida daripada proses respirasi sel. Okey, jadi dia saling melengkapilah antara satu sama lain. Okey, jadi untuk bab 2, okey, ini adalah subtopik yang terakhir lah. Okey, jadi kelas yang seterusnya kita akan sambung untuk bab 3 pula. Okey.